مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم علمنا القرآن اللهم يا عليم علمنا التأويل اللهم يا عليم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من الراشدين الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang mempunyai perasaan untuk datang ke masjid. Dan Nabi SAW pernah bersumpah menyebut, kalau kamu ingin melihat kualiti keimanan seseorang, maka lihatlah orang yang berulang alik ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid fashhad lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang itu berulang alik dari masjid dan ke masjid, maka bersaksilah bahwasanya dia punya iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat tentang munajat kekasih. Munajat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mujadalah, tuan-tuan akan jumpa sepotong ayat Allah Ta'ala menyebut, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Allah Ta'ala menyebut, dan tidaklah ketika kamu najwa, kamu bernajwa, kalau kamu bertiga maka Allah yang keempatnya, ataupun ketika kamu berlima maka Allah yang keenamnya, ataupun bilangannya lebih banyak daripada itu ataupun lebih sedikit daripada itu, illa huwa ma'ahum, melainkan Allah akan tetap berada bersama dengan kamu. Apa makna perkataan najwa? Najwa itu ditafsirkan oleh para ulama menyebut dalam keadaan bersunyi-sunyian. Kita cuba nak menutup sesuatu daripada orang, itu dipanggil najwa. Dan daripada kalimah najwa itulah juga membawa makna munajat. Munajat dengan makna kita berbisik-bisik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan munajat ini dengan doa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika mana nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam bersunyi-sunyian dengan Tuhan mereka, mereka bermohon dan meminta-minta kepada Allah ketika bersunyi-sunyian. Ketika itulah disebut doa mereka itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih yang kita rujuk sebagai kekasih di sini adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua kita tahu Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam
adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dia sebagai Khalilullah, Khalili, sebagai kekasih kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah Sayyidina Ibrahim, salah seorang daripada nabi ataupun daripada nabi-nabi ulul azmi yang diisytiharkan sebagai Abul Bashar, dan juga dia adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menukilkan doanya. Antaranya dalam Al-Baqarah, sebaik sahaja selesai dia membina Kaabah Al-Musharrafah, ketika itu dia berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan doa yang seterusnya. Dan di antara tempat yang Allah Ta'ala menakalkan doanya adalah doa dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35 hingga 41. Dalam ayat yang ke-35 hingga ke-41, doa dan munajat Nabi Allah Ibrahim itu didatangkan dalam pelbagai bentuk. Yang pada malam ini kita nak ambil pengajaran yang boleh kita ittiba', boleh kita ikut daripada doa Ibrahim, daripada munajat Ibrahim ini, daripada ayat yang ke-37 insya-Allah. Dalam ayat yang ke-35, sepintas lalu saya sebut, ayat yang ke-35, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah bumi ini, yakni Makkah Al-Mukarramah, sebagai bumi yang aman dan bumi yang bersih. Jadikan bumi ini, negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ya Allah, hindarkanlah aku, elakkanlah aku dan juga zuriat keturunanku daripada menyembah berhala. Ayat yang ke-36, dia berdoa kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Para ulama menyebut doa ini sebagai pernyataan pengaduan daripada seorang nabi yang mendapat anak di ketika usianya tua, yang pengikutnya, yang ada pengikut ketika dia berada di usia-usia senja. Ketika itu baru orang mengikut dia. Dia menghadapi 3 fasa dakwah. Pernah di Babil, sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Baqarah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdepan dengan Namrud. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua tu, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak pernah melihat bagaimana Ibrahim telah berhujjah bagi pihak Tuhannya dan tentang Tuhannya di hadapan Raja Namrud. Ketika raja berkata, siapa Tuhan kamu? Dia berkata, Tuhan aku Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Dia bertanya, raja bertanya, apa kuasa Tuhan kamu? Dia kata, Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidup dan mematikan. Lalu raja itu berkata, ana uhyi wa umit. Aku menghidup dan aku juga mematikan. Sampai habis berlaku dialog Nabi Allah Ibrahim di Babil. Di Iraq lah ni, ketika berlakunya pertembungan di antara kebenaran yang dibawa oleh Ibrahim, dia bertembung dengan bapanya Azar dan dia juga bertembung dengan Namrud. Kemudian setelah dia tidak berjaya di Kan'an, setelah dia tidak mendapat apa yang disebutkan sebagai tamkin di muka bumi, di bumi Babil, maka dia diarah untuk berhijrah ke Kan'an, Palestin. Dia pun berhijrah ke Palestin. Berhijrah di Palestin dalam keadaan bumi yang asing bagi dia. Sebelum itu, dalam setengah riwayat menyebut dia melalui di kampung anak saudaranya Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam di Sadum. Kemudian dia berhijrah ke Kan'an. Ketika dia duduk di Palestin, bumi yang asing baginya. Bukan bumi tumpah darahnya, bumi yang asing untuknya. Dia tidak ada pendukung pada waktu itu. Bahkan dia tidak punya anak pada waktu itu. Dia tidak punya zuriat keturunan. Yang ada kepadanya di muka bumi ini adalah dirinya, himmah dan kekuatannya, serta isteri yang setia untuk bersama dengannya. Setelah itu, sebagaimana yang diatur, dia diarah untuk berpindah. Dia diarah untuk berpindah ke Makkah Al-Mukarramah untuk membina Kaabah Al-Musharrafah. Dan ketika dia berpindah ke Makkah Al-Mukarramah, dalam cerita yang panjang, akhirnya dia dianugerahkan anak Ismail. Dan setelah itu, sebagaimana yang disebut dalam ayat yang ke-39, Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq.
dia juga dianugerahkan anaknya yang bernama Ishaq, yang kedua-duanya menjadi nabi dan menjadi punca kepada kebaikan umat manusia di seluruh dunia. Jadi dia mengadu kepada Allah, aku telah gagal di dua tempat, di Babil, dan aku juga telah gagal di Kan'an. Gagal dengan makna mengikut kacamata manusia. Dia tidak punya pengikut, pada waktu itu dia tidak ada kuasa tamkin. Lalu dia berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Dia ingat balik bagaimana dia berjuang berdepan dengan kesesatan di Kan'an. Dia berjuang berhadapan dengan kesesatan di Iraq, di Babil. Dia berdoa kepada Allah, innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ikut aku, maka dia daripada kalangan aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau sekiranya mereka melakukan kemaksiatan kepadaku, maka kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Bukan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Inilah akhlak da'i yang ada kepada Sayyidina Ibrahim. Satu ketika juga dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, kala mana dia mengadu kepada Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Sekiranya kamu azab mereka, kalau kamu azab kaum aku ini dan mereka layak untuk diazab, tapi aku nak mengadu dan merayu kepadamu, ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka itu semua hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, sekiranya kamu ampun mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pemurah. Demikian dalam ayat ini. Setelah dia mengadu bagaimana mereka buat kepada dia, dia kata, wahman asani, siapa yang menderhakai aku, yang melakukan maksiat kepada aku, yang tak mau patuh kepada aku serahkan kepadamu. Kamu innaka ghafurur rahim, kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Masuk ayat yang kita nak bicara malam ni. Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Ini adalah ungkapan munajat dari seorang bapa yang penyayang, yang telah melewati usia tua, seorang ayah yang dikurniakan anak di saat senja dari usia. Si bapa memuji-muji Allah, menghadap wajah seorang hamba kepada Tuhannya, bermunajat untuk urusan dan hal keadaan zuriat yang bakal ditinggalkan dalam masa yang terdekat. Sesungguhnya bapa ini amat mengharapkan belas ihsan Tuhannya yang akan menjadi tempat beliau berharap, kerana sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemelihara. Ini adalah ungkapan munajat kekasih Allah yang telah diarahkan untuk meninggalkan keluarganya di Makkah, iaitulah satu wadi yang tidak punya tumbuhan, bahkan tiada insan yang mendiami bumi tersebut pada ketika itu. Bagaimana keluarga ini berupaya hidup? Solusi seorang kekasih dan mengharap dari kekasihnya, ia bermunajat dengan lemah lembut, yang disebut dalam tafsir fanaja rabbahu latifan. Lalu dia bermunajat kepada Tuhannya dalam keadaan yang lemah lembut. Dia mengadu dan memberitahu tentang keadaan Makkah dalam keadaan Allah itu Tuhan yang Maha mengetahui. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Tuan-tuan, ayat apa yang digunakan oleh Ibrahim? Ghairi zi zar'in. Ghairi zi zar'in. Dalam kitab At-Tanwir, At-Tahrir wa At-Tanwir, salah satu daripada kitab yang membicarakan tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim,
dari segi bahasanya dan sebagainya. Dalam Tahrir wa Tanwir disebut. Apa makna wadin ghairi zi zar'in? Saya ungkapkan, kita ambil ungkapan beliau. Aku tempatkan mereka di satu lembah yang tak mungkin tumbuh sebarang tumbuhan kerana ia adalah lembah yang berbukit. Ungkapan yang diguna ghairi zi zar'in. Sekarang ini tidak ada tumbuhan, dan mengikut jangkauan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ke depan pun tidak akan ada tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Inilah bumi yang aku akan letakkan zuriat keturunanku. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, peristiwa ini berlaku bila? Sebaik sahaja selepas dari doa yang kedua, sebaik sahaja selepas Kaabah Al-Musyarrafah itu dibina. Kita semua tahu, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita sebaik sahaja bumi, sebaik sahaja Kaabah Al-Musyarrafah itu selesai dibina. Ketika itu kedua-duanya, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, telah bermunajat kepada Allah. 127 sampai 129 daripada surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan sebaik sahaja mereka meletakkan asas kepada pembinaan Kaabah, selesai mereka bina Kaabah Al-Musyarrafah, kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, innaka antas sami'ul alim, kamu adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yang oleh para ulama menyebut, para ulama mufassirun, inilah dia akhlak para nabi. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sebaik sahaja mereka melakukan akhlak yang baik, sebaik sahaja mereka mengikut akhlak yang baik yang disuruh oleh Allah, dan sebaik sahaja mereka melakukan amal kebajikan, mereka akan berdoa dengan doa yang dikatakan doa kabul. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Setelah semua mereka buat kebajikan ini dengan cara yang terbaik, berdoa kepada Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah untuk menerima permohonan kami ini. Demikianlah yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia berdoa lagi apa lagi? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail ini, dan zuriat keturunan kami terdiri daripada orang-orang Islam yang menyerah diri kepada kamu, dan tunjukkanlah kepada kami macam mana kami nak beribadah kepadamu. Sesungguhnya kamu Tuhan yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Ayat 129. Rabbana wab'as fihim rasulan, yang menjadi penyebab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan mengikut perancangan Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad menyebut, dia kata, aku ini adalah keberkatan daripada doa Ibrahim. Nabi kita Muhammad itu adalah keberkatan daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mana doanya? 129 Al-Baqarah. Rabbana wab'ath fihim rasula. Ya Allah, utuskanlah di kalangan mereka, di bumi ini, seorang rasul, yang tugas rasul itu adalah yatlu alaihim ayatik, dia akan membaca ke atas mereka, yakni kaumnya, akan ayat-ayat kamu. Wa yu'allimuhumul kitab, dia akan mengajar kepada mereka itu Alkitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan dia akan membersihkan mereka daripada najis dan kekotoran. Innaka antal azizul hakim, kamu Tuhan yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, ini doa pertama. Ayat 127, 129. Sebaik saja lepas bina Kaabah, ketika dia berdiri di makam Ibrahim yang lah ni dinamakan dengan makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, setelah itu dia berdoa bagi doa yang pertama. Duduk beberapa ketika di Makkah Al-Mukarramah bagi perjalanannya yang kedua ke Makkah Al-Mukarramah, lalu dia diarah untuk kembali meninggalkan Nabi Allah Ismail di Makkah Al-Mukarramah setelah siap misinya untuk membina Kaabah Al-Musyarrafah. Lalu dia berdoa, doa dia yang kedua itu, ini yang sedang kita baca. Dia menyerahkan sepenuhnya zuriat keturunan dia, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Dia mengadu kepada Allah, aku letak di mana? Dari segi suasananya, bukan suasana yang boleh menarik orang, bukan bumi yang boleh menarik orang dan sebagainya.
dengan nada yang penuh takut-takut, Ibrahim mengadu kepada Allah, inni askantu min zurriyati, aku meninggalkan zuriat keturunan aku di sini, aku letakkan mereka di sini. Di mana? Wadin ghairi zi zar'in, satu wadi, satu lembah, ghairi zi zar'in, buat masa ini tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Dan Ibrahim kata, aku juga menjangkakan ke depan ghairi zi zar'in, dia tidak akan ada tumbuh-tumbuhan. Naluri si bapa amat takut. Takut-takut keluarganya tak betah duduk di wadi yang kering kontang ini. Lalu ia mengadu kepada Allah, apakah sebab untuk mereka hidup di lembah yang kontang tapi punya keberkatan kerana adanya Baitullahil Haram. Lalu ia bermunajat. Sebelum tu dia kata apa? Ghairi zi zar'in, tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Tapi ada satu benda, inda baitikal muharram. Ada satu benda, tapi aku letakkan mereka ini di sisi rumahmu yang muharram. Ka'batullahil Haram, al-haram tu bukan makna haram. Al-haram tu maksud dia dihormati. Al-haram. Lalu dia kata, inda baitikal muharram, aku letakkan dia ini di sisi rumahmu yang diharamkan, yakni rumahmu yang dimuliakan. Yang mengikut riwayat, kalau kita tengok dalam tafsir, disebut dimuliakannya kerana dia duduk bersesentang dengan arasy dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Yang pentingnya istilah Al-Quranul Karim, Al-Quran menyatakan bumi ini dan rumah ini adalah rumah yang dimuliakan. Lalu dia minta kepada Allah, dia bagi tahu kepada Allah, apapun bumi ini kering kontang tapi ada rumah, dan aku mengharapkan Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Salat adalah resepi penting untuk sebuah kebahagiaan. Lihat bagaimana si bapa memilih kawasan untuk menempatkan keluarganya. Baginda tidak hanya mementingkan keperluan jasad dan kelazatan hidup, seperti kawasan yang indah dan terpilih dengan melupakan unsur pembangunan jiwa. Bahkan si bapa mendahulukan makanan roh yang akan membantu pembesaran anaknya di bawah redha Allah Subhanahu wa taala. Kawasan penempatan keluarga yang mempunyai ila akhir. Tuan-tuan, dia bagi tahu apa? Mungkin tak Makkah Al-Mukarramah, siapa nak pergi pada waktu itu? Bahkan ketika zaman Nabi kita Muhammad, Al-Quran menggambarkan tentang Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan baca dalam surah Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa cara hidup orang-orang Mekah? Mereka sendiri macam tidak berupaya untuk membangun Makkah Al-Mukarramah. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka itu akan berihlah pada musim panas dan juga pada musim sejuk. Mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman mengikut musimnya. Allah Ta'ala sebut, hatta di zaman kita zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman-zaman yang sebelum daripada itu. Ibrahim lebih dulu, dan ketika Ibrahim meletakkan Ismail sudah dewasa pada waktu itu, ketika dia meletakkan Ismail alaihi salatu wassalam di wadi itu, dia melihat, dia memerhati bahawa wadi itu ghairi zi zar'in, tidak ada tumbuhan. Tapi dia yakin dengan janji Allah, inda baitikal muharram. Tentu baca dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, bagaimana pada ketika sebaik sahaja Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam bina Kaabah, siap bina Kaabah. Allah Ta'ala kata kat Nabi Allah Ibrahim, baligh, azin, panggillah manusia untuk datang. Nabi Allah Ibrahim kata, walam yablughu sauti, suaraku tidak akan didengari. Tak ada siapa di Mekah pada waktu itu. Ada zuriat keturunan dia, ada beberapa keluarga yang mari dan sebagainya duduk sekitar itu, yang dipanggil dengan Jurhum dan sebagainya. Duduk sekitar, tak ada orang. Dia kata, walam yablughu sauti, suaraku tidak boleh didengari. Allah Ta'ala kata, bal azin, panggillah. Dia kata, walam yablughu sauti, suaraku tidak boleh didengari, aku nak panggil macam mana? Nabi Allah Ibrahim kata, Allah Ta'ala kata, azin wa alayyal balagh, panggillah, dan pada ketika itu yang akan menyampaikan seruan ini adalah aku. Seruan Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun naik di atas batu yang tinggi. Dia berkata,
Ayyuhan nas hajju, wahai sekalian manusia, marilah kamu untuk berhaji di Baitullahil Haram. Tak ada siapa pada waktu itu. Ibrahim yakin inilah bumi yang akan diharam, akan dimuliakan oleh Allah. Dia berkata dalam doanya, inda baitikal muharram. Bumi ini tidak ada sebarang tumbuhan untuk hidup, tetapi bumi ini adalah bumi yang subur untuk pembangunan iman. Lalu aku tinggal anak-anak aku ini, zuriat keturunan aku ini di sini, liyuqimus salah, untuk mereka mendirikan sembahyang. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, bumi suasana iman itu yang akan memberikan kekuatan untuk mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Doa pertama Nabi Allah Ibrahim, munajat pertama kekasih ini, dia minta apa kat Tuhan? Dia minta apa kat Allah Subhanahu wa taala? Liyuqimus salah. Aku buat semua ni pasal aku nak bagi zuriat keturunan aku mendirikan sembahyang. Tuan-tuan tengok, dan kalau balik lagi tuan-tuan tengok ayat yang ke-40 surah ini juga. Ayat yang ke-40 surah ini, doa Nabi Allah Ibrahim seterusnya apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sembahyang. Wa min zurriyyati, dan juga demikian zuriat keturunan aku. Tuan-tuan, ada dua perkataan, dua benda yang dibahaskan oleh para ulama. Yang pertama perkataan muqimis salah, dan yang kedua keseluruhan roh doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pasal apa Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang mendirikan sembahyang. Ayat yang ke-40 Ibrahim. Kenapa dia tak kata, ya Allah, jadikanlah kami ini musallin, orang-orang yang bersembahyang? Kenapa dikatakan mendirikan salat? Kerana rupanya sembahyang itu boleh didirikan oleh semua orang. Sembahyang itu boleh dilakukan oleh semua orang, hatta para munafikin. Sebagaimana Quran sebut, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Hatta oleh orang-orang kafir, yang mereka itu menunjukkan jiwa mereka, menunjukkan diri mereka seakan-akan orang yang telah memeluk agama Islam. Orang semua boleh untuk bersembahyang sebagai upacara salat, itu boleh dilakukan oleh semua orang. Tetapi tidak semua orang boleh memasukkan ke dalam diri mereka itu roh salat, yang dikatakan muqimis salah, menegakkan roh salat itu dalam diri mereka. Apa yang diajar oleh salat? Apa yang diajar oleh salat? Tuan-tuan, Nabi berbicara tentang salat, Nabi tidak kata rukuk dan sujud sahaja. Nabi tidak berbicara tentang rukuk dan sujud sahaja. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Riyadhus Salihin, bab muraqabah. Riyadhus Salihin bab muraqabah. Tuan-tuan tengok di sana. Al-Imam An-Nawawi menjadi tabiat dia di awal muqaddimah mana-mana kitab, mana-mana bab, dia akan mendatangkan ayat suci Al-Quranul Karim. Dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab itu dia datangkan ayat allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia berbicara tentang muraqabah. Muraqabah artinya bagaimana Allah Jalla wa'ala memerhati hambanya. Kita berada di bawah muraqabah, kita sentiasa berada di bawah pemantauan Allah. Macam mana cara Allah Ta'ala memantau? Allah Ta'ala kata, allazi yaraka hina taqum, kalau Tuhan yang melihat kamu ketika mana kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Tuhan itu menilai tentang gerak bangun kamu ketika sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa sujud? Kenapa ketika mana berbicara tentang sujud, ketika berbicara tentang salat, dibawakan perumpamaan itu adalah perumpamaan sujud? Dua. Satu hadis Nabi menyebut, kerana itulah aqraba ma yakunul abdu ila rabbih. Waktu yang paling qarib, paling hampir hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika mana dia bersujud. Dan ketika itulah, yang kedua, ketika itulah gambaran keikhlasan dan kekhusyukan keseluruhan pergerakan salat ada di dalam sujud tersebut. Ada dalam sujud tersebut. Kita boleh memaki orang, kita boleh tak puas hati kepada orang, kita boleh buat apa pun dalam sujud itu, siapa pun tak tahu. Ketika itu benar-benar antara kita dengan Allah. Dan ketika itu kalau kita meletakkan salatku sepenuhnya lillahi ta'ala, sebenarnya kita sedang dimuraqabah oleh Allah, dan kita akan menjadi insan
yang terpantau dengan pantauan daripada Allah Jalla wa'ala. Dan salat kita itu akan membawa kita menjadi golongan yang muqimis salah, golongan yang mendirikan sembahyang. Itu sebab Nabi Allah Ibrahim menggunakan kalimah muqimis salah. Nabi kita juga menggunakan kalimah muqimis salah. Satu. Yang kedua, kenapa doa keseluruhan itu dia bawa roh sembahyang? Dia minta sembahyang. Dia minta jadikan zuriat keturunanku ni orang yang mendirikan sembahyang. Kalau dalam konteks kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa Nabi sebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan dimuhasabah oleh Allah di akhirat kelak adalah as-salah, sembahyang. Tuan-tuan tengok bagaimana para ulama mensyarahkan apa maksud perkara itu akan dihisab di hadapan Allah. Yang pertamanya tentang kamiyah, tentang jumlah. Cukup ke tak cukup kita sembahyang? Satu, tentang kamiyah, jumlah. Betul, cukup ke tak cukup? Kita hidup berapa tahun, jumlah salat kita tu cukup ataupun tidak? Satu. Dan yang keduanya yang Allah Subhanahu wa taala akan teliti adalah kaifiyah. Bagaimana cara kita sembahyang? Kamiyah mesti tepat. Kamiyah mesti tepat. Kecuali yang telah illa ma fata minaz zaman, kecuali apa yang kita tertinggal daripada zaman. Apa macam mana tuan-tuan? Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu yang telah lepas. Yang lah ni dan ke depan kamiyah itu akan diperhatikan. Dan yang keduanya kaifiyah, bagaimana kita mendirikan salat? Bagaimana itulah khusyuk? Bagaimana itulah ikhlas? Bagaimana ikut ataupun tak ikut? Dia agama ni dia tidak boleh ikut agak-agakkan kita. Tidak, dia mesti ikut ataupun tidak ikut ajaran oleh Allah Jalla wa Ala. Hari Jumaat lepas saya berkhutbah di sebuah masjid. Ada dua benda dalam khutbah tu. Ada dalam peristiwa hari Jumaat tu. Saya berkhutbah di masjid tu di Alustang, di Jitra, Kedah. Berkhutbah, saya duk cari aku nak cerita apa khutbah tajuk ni. Malam, daripada malam duk fikir, duk tengok, cari buka kitab dan berasa panjang sangat. Nak bawa sunnah yang Nabi SAW sebut, kata khutbah yang paling baik adalah khutbah yang pendek, khutbahnya, sembahyangnya itu agak panjang. Duk cari, terjumpa satu puisi yang ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, ataupun lebih dikenali dengan Gus Mus. Tajuknya, kau bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau suruh aku berfikir kau kata aku gila. Panjang enggaklah. Sebab saya baca puisi itu, tengok-tengok boleh buat lebih kurang dalam 7 minit. Saya pun naik berkhutbah. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Bertakwalah kepada Allah, baca ayat tentang takwa, innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba sikit. Kemudian hari ini khutbah kita berjudul kau bagaimana atau aku harus bagaimana. Mari kita berfikir tentang apa yang dikatakan oleh kiai ini. Baca, habis lebih kurang dalam masa 7 minit lebih kurang. Lepas tu ambil sikit yang dia duk sebut 2-3 benda. Disuruh berfikir, bila kita berfikir mereka akan berkata kita ini kafir. Baca, kata ulah benda-benda tu, relatekan dengan hadis Nabi SAW. Lebih kurang 5 minit. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Orang tak ada nak lena pasal baca puisi. Dia patut terkejut. Dia ni pasal apa pula hari ni? Dia patut terkejut. Tak, habis. Turun. Habis sembahyang apa semua tu, pakat duk tanya, Ustaz, sah ke? Saya tanya, apa masalah? Lah, sajak dalam khutbah sah ke? Saya kata, awak tak boleh ke? Kalau syair bolehlah, sajak boleh ke? Dia mula duk pening. Tak apa pening. Kita kira bulan 4 pula saya kata. Minggu pertama tu kita pantun pula ke macam mana ke, kita kira bulan 4 pula. Okey. Lepas tu saya pergi sembahyang di satu tempat. Sembahyang, lepas sembahyang tu pakat duk mai duk tanya lagi. Tak apa Ustaz noh. Baca sajak dalam khutbah tak apa noh. Saya kata tak apa Arab lama manalah dia duk syair. Nuniyah, kadang-kadang khutbah yang bermula dengan huruf nun, nuniyah apa tu, dibaca dalam khutbah, disyairkan dalam khutbah. Sebab tujuan khutbah adalah untuk menyampaikan, untuk dapat. Tapi rukun dia kena jaga. Okey. Habis semua agak lama, pukul 3 baru boleh keluar dari masjid. Oh ni kan, pukul 3. Ada satu orang budak muda, dia duduk sembahyang. Sembahyang. Saya duduk tengok. Habis-habis tu
Dia berhenti habis sembahyang 1 rakaat, saya tepuk dia, saya kata berhenti Ustaz. Sembahyang apa banyak kan? Dia kata banyak agaklah 37 rakaat. Saya kata sembahyang sunat apa banyak kan? Dia kata hak seminggu qada semua. Padan tengok rakaat dia tak sama. Tengok rakaat mula tengok 2, lepas tu 4, lepas. Dia kata padan semua, bagi semua dia kata. Saya tanya pasal apa buat aku tu? Dia kata Tuhan takkan tak tahu. Tuhan tahu nak terima dia kata. Yang penting dia jumlah mesti cukup dia kata. Jumlah 5 hari, 5 waktu tu 17 kali dengan 7 apa. Yang penting saya tengok muka dia. Saya kata, "Belajar mana?" Dia kata, "Saya belajar mana?" Tak benar. Dia kata, "Agama ni dia kena ada unsur akal semua Ustaz. Bila kita fikir Tuhan, dia adil, dia maha adil. Jadi saya hari-hari ni kerja kontrak apa semua, nak berhenti kerja semua susah, kira pakai hari Jumaat lah. Ni kadang-kadang sampai pukul 5 lagi Ustaz ni, Ustaz tahu? Khusyuk dalam sembahyang tak kira." Dia kata lagu tu pula dah. Haru biru tuan-tuan. Agama, saya nak sebut kata agama dia bukan boleh pirika lagu tu. Cukup jumlah, cukup rukun, khusyuk tak kira lah kira. Tapi dia ada. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran sebut tu. Tulis. Innas salata, sesungguhnya sembahyang itu ke atas orang mukmin kitaban mawquta, waktu yang telah ditulis. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sembahyang ketika waktu fajar. Quran dah sebut. Ini waktu-waktunya. Mawquta, telah ditentukan waktunya oleh Allah Jalla wa Ala. Itu cara beragama, dan itulah yang akan ditanya di hadapan Allah. Kamiyahnya, jumlah, bukan sekadar jumlah, kaifiyahnya, macam mana cara kamu mendirikan agama, kamu mendirikan salat. Itu akan ditanya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Sampai ramai di kalangan para ulama menyebut, betapa kalau kita boleh selesai banyak benda tapi kita tak selesai solat, tak mungkin berlaku macam tu. Kerana perkara pertama yang akan ditanya di hadapan Allah adalah salat. Selesai salat, barulah perkara lain. Salat itu akan mensyafaatkan urusan-urusan yang lain. Sebab itulah Nabi kita Ibrahim dalam doa dia minta supaya Allah Ta'ala menjadikan zuriat keturunan dia orang yang mendirikan sembahyang. Kita ambil hadis, kita kata kerana kita akan dihisab. Yang pertama sembahyang ni bukan sekadar kamiyah tapi kaifiyah, juga bukan sekadar kaifiyah tetapi kamiyah. Kedua-duanya akan ditanya di hadapan Allah, kamiyahnya dan juga kaifiyahnya. Tuan-tuan, tadi dalam sembahyang maghrib imam baca ayat ni. Dalam sembahyang maghrib tadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah ayat 127 tadi ni, doa Nabi Allah Ibrahim. Dan tuan-tuan, ayat sebelum tu, dalam doa Nabi Allah Ibrahim juga, wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhadh ila akhir. Nabi Allah Ibrahim minta zuriat keturunan dia supaya mendirikan sembahyang. Minta, Allah berilah kekuatan kepada zuriat keturunanku untuk mereka kuat mendirikan sembahyang. Demikianlah rupanya, itulah juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yaqub juga ketika mana dia menghadapi saat kematian, ayat 133 surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu tidak membaca? Apakah kamu tak ambil tahu cerita bagaimana ketika Nabi Allah Yaqub telah menghadapi saat kematian? Muqtadirah. Idh hadara Yaqub al-maut. Ketika mana Nabi Allah Yaqub menghadapi saat kematian, ala firashil maut, di atas katil kematian. Ketika itu dia menghimpunkan anak-anaknya. Dia bertanya apa ke anak-anak dia? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Kita baca dalam surah Yusuf, cerita tiga keluk yang dihadapi oleh anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasalam. Bermula daripada Hasan
hasad mereka kepada Yusuf menyebabkan mereka jatuh terjerumus ke dalam lembah kelok-laran. Kelok-lak, kira lok-lak. Mereka buat kerja yang cukup lok-lak kan, sampai lempak Yusuf dan sebagainya. Satu, kelok yang pertama. Kemudian mereka menghadapi zaman penuh penyesalan. Tetapi ketika mereka menyesal itu dalam kelok yang kedua, mereka tetap tidak menceritakan jenayah mereka kepada bapa mereka. Mereka buat tak tahu ya tentang Yusuf ni, tapi penuh penyesalan. Mereka hidup dalam keadaan tak tenteram. Mereka ingat balik drama lama yang mereka telah lakukan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan keluk yang ketiga, bagaimana dengan perancangan daripada Allah Ta'ala punya atur, dan bagaimana dengan penglibatan Binyamin yang Yusuf alaihi salatu wassalam atur supaya Bunyamin itu dibawa datang. Dalam banyak kali mereka datang tu, mereka tak membawa datang Bunyamin di Mesir setelah Yusuf menjadi pemerintah Mesir. Keluk itu keluk yang ketiga, yang akhirnya asallahu an yajma'a baini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghimpunkan kita semua, kata Yaqub alaihi salatu wassalam. Ternyata setelah itu dibawa Yaqub ke bumi Mesir dan diletakkan dia di atas arash, di atas singgasana. Kharru lahu sajada, mereka semua pakat tunduk kepada dia, memohon kemaafan kepada Nabi kita Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yaqub setelah itu surah Al-Baqarah menceritakan dia menghadapi saat kematian. Setelah dia melalui 3 keluk dalam perjuangannya. Perjuangan Nabi Allah Yaqub penuh dengan kesabaran. Kata kunci dalam surah Yusuf alaihi salam ketika mana menceritakan perjuangan Nabi Allah Yaqub, dia kata fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Berkali-kali dalam surah Yusuf itu sebut fasabrun jamil, sabar itu cukup indah. Qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengadu tentang kesedihanku, remuknya hatiku ini kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ada satu rahsia yang aku tahu, kamu tidak tahu. Dia kata kepada anak dia. Akhirnya, rupanya anak-anak dia semua itu akan dihimpunkan dalam keadaan penuh kedamaian. Ketika itulah dia nak hadapi saat kematian, dia himpun anak-anak dia. Tuan-tuan tengok apa soalan dia. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah? Apa yang kamu nak beribadah? Kamu nak beribadah kepada siapa setelah aku mati ini? Qalu na'budu ilahaka. Aku akan sembah, kami akan sembah Tuhan kamu. Tuhan bapa kamu Ibrahim, Tuhan bapa kamu Ismail, Tuhan bapa kamu Ishak. Makna daripada zuriat keturunan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Bila dia kata macam tu, Yaqub alaihi salatu wassalam kata, aku boleh mati dalam keadaan yang cukup hebat, dalam keadaan yang cukup gembira. Allah Ta'ala kata apa? Tilka ummatun qad khalat. Demikianlah umat yang telah berlalu. Mereka berlalu, mereka tetap berlalu dengan ibadatulillah, sembahyang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan daripada doa Ibrahim ini, bahkan semua nabi-nabi, kalau kita pergi baca lagi, semua nabi-nabi mereka akan bermohon kepada Allah, jadikan kami, jadikan zuriat kami min ibadikal mukhlasin, di kalangan hamba-hambamu yang tunduk dan patuh kepadamu dalam keadaan ikhlas kepadamu. Apa yang dituntut? Kita dituntut untuk mengajar kepada anak-anak kita, memasukkan unsur iqamatus salah, mendirikan sembahyang ke dalam diri anak-anak kita. Tuan-tuan, kalau kita berbicara tentang salat, kita tidak berbicara tentang rukunnya, syaratnya sahaja. Kita perlu tengok roh ke salat itu sendiri. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh, tuan-tuan buka kitab fiqh. Tuan-tuan buka kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa perbincangan tentang hukum ambil ayat sembahyang, hukum ambil ayat sembahyang dengan ayat yang ghasab, ayat yang dicuri. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa, ataupun dalam hadis, dalam fiqhul hadis, tuan-tuan akan jumpa perbincangan bagaimana orang yang sembahyang dengan pakaian yang dicuri ataupun pakaian yang diambil didapati daripada sumber yang haram. Tuan-tuan buka. Tuan-tuan buka. Tuan-tuan akan dapati kebanyakan hadis itu akan menceritakan kepada kita bahwasanya nilai yang paling utama dalam salat yang Allah Ta'ala akan teliti adalah
kabul. Sama ada sembahyang itu diterima ataupun sembahyang itu tidak diterima. Tuan-tuan baca. Contoh, doa sebahagian daripada salat. As-salatu ma'nahu ad-du'a. Sembahyang tu dari segi bahasa as-salah membawa makna doa. Tuan-tuan baca dalam doa, dalam riwayat, orang yang cukup syarat untuk doa dia dimakbul. Dia musafir, dia duduk dalam keadaan tertekan, dia duduk cukup syarat untuk doa dia dimakbul. Tapi doa dia ditolak. Kenapa? Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa ma'kaluhu haram. Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana Allah Ta'ala akan mustajab? Dia terlepas tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim apabila dia mendirikan salat, selepas. Tapi apakah salat itu diterima? Kata kunci yang paling penting dalam salat itu apa? Adalah kabul, adalah penerimaan. Waktu habis sembahyang, habis kita buat amal taat ni, kita disuruh apa? Minta doa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Dah terima. Penerimaan itulah yang akan menyebabkan sembahyang itu ada nilai. Berbicara tentang salat, kita tidak berbicara tentang rukun saja. Tapi kita berbicara tentang hikmah daripada salat. Bahkan tuan-tuan buka dalam hadis-hadis Nabi, tuan-tuan akan jumpa beberapa hadis yang Nabi kaitkan penolakan amalan sembahyang ni hasil daripada punca mereka tak selesai, tidak mendirikan ruhus salat, ruh salat itu dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan buka hadis, tuan-tuan akan jumpa contoh. Tuan-tuan boleh jumpa hadis ni dalam kitab Al-Alam Al-Akhir. Itu ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Arifi. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Alam Al-Akhir, dia menceritakan tentang masyhad, tentang suasana. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang menyebut tentang beberapa amalan pembantu dan beberapa amalan yang tidak dilakukan dengan baik yang akan menyebabkan ditolak akan menyebabkan mempercepatkan perjalanan dia ke syurga ataupun mempercepatkan ke neraka. Kita buka. Tuan-tuan, disebut di sana tentang antara amalan yang mempercepatkan kita ke syurga adalah orang yang mendirikan sembahyang, muqimus salah. Dan disebut di sana ada di kalangan orang-orang yang dia buat sembahyang tapi sembahyang dia tak diterima. Siapa dia? Orang yang mati, yastar'a, dia ada urusan ke atas orang, tetapi dia dusta pada hari dia mati. Dia adalah orang yang mempunyai ikatan dengan orang lain dan dia seharusnya menunaikan tanggungjawab itu kepada orang lain, tapi dia tak buat. Wa huwa ghashin, dia jadi penipu. Yauma yamut, pada hari dia mati. Apa berlaku? Laknat Allah kepada dia. Allah Ta'ala tak akan terima. Hak ni adalah orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan buka Haqqah, surah Al-Haqqah, tuan-tuan akan jumpa ayat, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ila akhir. Ada satu kelompok manusia yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa kesalahan mereka? Lam naku minal musallin, kami tidak menjadi orang yang berterusan mendirikan sembahyang. Hadirin mukminin, kita akan tengok banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kepentingan salat, dan salat itu tidak dibaca hanya berkaitan dengan rukun, syarat dan sebagainya, tetapi perlu dibaca bersama dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan penerimaan ataupun penolakan salat itu sendiri. Jadi kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami ni liyuqimus salah, mendirikan salat, sampai kita ambil kira semua perkara yang menjadi muqaddimah kepada salat. Orang yang ambil wuduk dengan ayat yang dicuri, itu dibincang panjang di kalangan para fuqaha, tuan-tuan. Yang kalau kita buat kesimpulannya, okey, sembahyang dia itu sah. Sembahyang sah. Dari segi taklif selesai, tapi dari segi kabul, diterima ataupun tidak, dibaca beberapa hadis yang seumpama tadi ni. Kalaulah kerana makanannya haram, Allah Ta'ala kata fa anna yustajabulah, macam mana aku nak mustajab? Demikianlah juga sekiranya dia ambil daripada sumber yang haram untuk berwuduknya, fa anna yustajabulah, mana mungkin Allah Ta'ala akan mustajab, Allah Ta'ala akan terima sembahyang itu.
Tuan-tuan. Jadi bila kita kata liyuqimus shalah, kita tidak baca tentang rukun sahaja, tapi kita tengok lebih luas daripada itu. Sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala telah memilih agama ini untuk kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan masih menjadi Islam. Muka surat yang kelima. Tuan-tuan. Muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima tu ada ungkapan doa yang kedua, munajat yang kedua. Apa Nabi Allah Ibrahim minta? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Mereka merujuk kepada penduduk Makkah dan kepada Makkah itu sendiri. Ya Allah, jadikanlah af'idatan minan nas, hati dan perasaan manusia itu cenderung kepada Makkah Al-Mukarramah. Kenapa digunakan kalimah af'idatan minan nas? Hati sebahagian daripada manusia. Tuan-tuan, dalam menafsirkan ayat ini, para ulama menyebut ada satu isyarat yang paling utama. Manusia ni tuan-tuan, rupanya, dan itulah yang disebut oleh semua para pengkaji. Ibnu Khaldun sebut dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dalam Muqaddimah beliau menyebut al-insan madaniyum bit-tab'i. Manusia ni secara tabiatnya, secara tabi'inya madani, sifatnya madani. Dia tumpang orang. Itu secara tabiatnya. Manusia ni dia perlu hidup secara berkelompok. Betul ya tuan-tuan? Dia perlu hidup secara berkelompok. Seorang yang pendiam terang mana pun, dia perlu hidup secara kelompok. Dia perlu hidup di kalangan orang. Hidup ni tumpang menumpang. Hidup ni tumpang menumpang. Lalu Nabi Allah Ibrahim tahu benar ni. Kerana dia adalah wahyu daripada Allah Jalla wa'ala. Dia kata apa? Ya Allah, jangan biar mereka duduk dua beranak ni. Jangan biar orang lain 2, 3, 4 orang yang duduk sekitar ni bina masyarakat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Sampai semua orang berasa untuk duduk dengan mereka. Tuan-tuan, Juha, tuan-tuan kenal Juha? Juha ni Pak Pandai Arab. Juha, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca cerita tentang Juha ni, kadang-kadang kita boleh tersenyum sendiri. Juha. Orang tanya dia umur berapa? Dia kata 45 tahun. 45 tahun umur dia. 6 tahun lepas tu orang jumpa dia pula tanya, Juha, umur hang berapa? Dia kata 45 tahun. Dia kata 6 tahun dulu pun tanya 45 tahun, lah ni pun 45 tahun. Dia kata orang yang hebat itu, dia istiqamah dalam kalamnya. Sekali sebut 45 sampai bila-bila. Ini Juha, tuan-tuan. Juha ni dia masalah banyak. Dia cukup bermasalah banyak. Dia, tuan-tuan, satu ketika dia keluar. Ni cerita dalam orang himpunkan tentang Juha ni. Dia keluar cari satu barang. Cari. Orang tanya dia cari apa? Dia kata anak kunci hilang. Jatuh tang mana? Tu orang lain pun tumpang cari semua tak jumpa. Jatuh tang mana? Dia kata jatuh depan rumah mak aku. Hamai cari tang ni pasal apa? Depan rumah mak aku tak ada lampu. Tang ni ada lampu dia kata, jadi cari tang ni mudah sikit. Tu yang kata Juha. Tuan-tuan, Juha, banyak cerita tentang Juha ni. Dia pernah berdebat dengan Syiah. Orang sebut tentang dia kan, dia pernah berdebat dengan Syiah. Dia masuk dalam majlis tu, dia bawa kasut, pergi duduk depan. Tak kat mihrab ni. Dia pun kata, pasal apa hang tak kasut dekat mihrab? Dia kata, aku dengar riwayat kata zaman Nabi Syiah rajin curi kasut kalau tak di luar. Syiah marah, Syiah bangkit kata, mana ada Syiah zaman Nabi? Dia kata, kalau tak ada zaman Nabi, kita berdebat buat apa? Dia pun balik. Yang kata Juha ni, tuan-tuan. Juha ni dalam salah satu ungkapan dia boleh kira agak dengan Juha ni. Dalam salah satu ungkapan dia kata, kenapa idea aku mai? Orang tanya dia, idea cukup banyak ni, pasal apa mai? Dia kata, kerana aku bergaul dengan manusia. Kalau aku duduk seorang-seorang, macam Imam Syafi'i katakan, duduk dalam bekas air ni, dia tidak bergaul dengan manusia, maka dia tidak akan berkembang. Pemikiran dia tidak akan berkembang. Itu adalah manusia. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim minta, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, datangkanlah supaya manusia berasa cenderung kepada benda tersebut. Tuan-tuan katalah pendiam, jarang-jarang cakap dengan orang, jumpa orang pun hangguk ya. Orang tanya apa abang, baik tu pun sendiri pun tak dengar. Dia pelan. Memang jenis pendiam sungguh, tuan-tuan. Tapi kalau kena bulan Ramadan, kena hari raya puasa, dia pakat balik semua syek-syek 8, pakat balik habis. Tinggal seorang-seorang. Berasa sayu, tuan-tuan. Itu. Walaupun kita pendiam,
Pasal apa? Yang kata manusia ni sudah tentu, itu disebut oleh Ibn Khaldun, kita berasa nak bergaul dalam masyarakat. Itu manusia. Madaniyum bit-tab'i. Tuan-tuan, sampai bila kita duk mengharapkan kepada orang ni? Sampai bila? Tuan-tuan buka dalam hadis Nabi. Saya pergi di satu tempat, tuan-tuan, kuliah. Satu tempat. Dia tanya, Ustaz, kita bila kita bagi salam dekat ahlul kubur dengar ke tak? Ahli kan kita pergi bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul diyar binal muslimin. Ahli kubur tu dengar ke tak? Dia tanya saya. Saya tak tahu, saya pun tak mati lagi. Nanti tunggu. Tak apa, satu sebab kita nak menjawab berasaskan kepada hadis Nabi sebut macam mana. Balik tuan-tuan, kita cari hadis-hadis. Tuan-tuan, rupanya manusia ni tumpang menumpang sampai ke tahap ketika mana duduk di alam barzakh. Ketika duduk di alam barzakh, ada riwayat yang menyebut kalau yang mati tu, kita buat contohlah Syuaib mati kan. Mati masuk dalam ada orang nama Syuaib sungguh. Mati malam ni pula kacau. Tak apalah, ajal. Dia balik, dia mati, dia masuk dalam tanah perkubur, dalam alam barzakh. Barzakh alam dinding yang membezakan kita dengan orang yang duduk dalam alam kubur itu. Bila masuk akan ditanya, macam mana? Kalau dia kenal, antara banyak itu kenal, dia akan bertanya, macam mana? Apa jadilah isteriku dan sebagainya. Ada riwayat yang sebut sampai terang tu. Manusia ni dia perlu hidup. Sampai ke tahap mana? Quran sebut ketika mana kita dibangkitkan di hadapan Allah. Istabarra allazina taba'u minal ladzina tubi'u. Kita cari siapa yang kita nak pergi bernaung dan kita nak pergi bergaul dengan siapa. Sampai ke tahap tu. Yang kata manusia. Madaniyun bit-tab'i. Secara tabiat dia akan madani, dia akan bercampur dengan orang ramai. Lalu Nabi Allah Ibrahim minta apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah orang berasa untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah, untuk cenderung ke Makkah Al-Mukarramah. Kenapa digunakan perkataan afidah? Afidah makna dia hati, perasaan. Kenapa? Syekh Qutb kata, sampai bila yang datang itu bersama dengan hati dan perasaan, mereka akan terus merindui dan mereka akan terus memakmurkan Baitullahil Haram. Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan, kita buka dua hadis. Kita ukur kita. Satu hadis yang martabatnya dibahaskan oleh para ulama. Hadis yang menyebut kata, siapa yang mati dia tak pergi buat haji, dia boleh pilih untuk mati Yahudi ataupun Nasrani. Itu di kalangan ulama hadis membincang perkara tersebut, dan ramai di kalangan ulama hadis menyebut kata hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, kita tengok bagaimana seorang mukmin itu jiwanya akan mushtaqu ilal Ka'bah. Dia akan merindui Ka'bah al-Musyarrafah. Tuan-tuan, itu tahwi ilaihim. Bila yang pergi itu adalah jiwa dan perasaan, dia akan memakmurkan dengan membawa balik semangat daripada Makkah Al-Mukarramah ke negeri dia. Kata Syekh Qutb rahimahullah. Bila kita pergi dengan afidah, kita bukan pergi dengan ajakan biasa, tapi kita pergi dengan rasa dan hati. Kita pergi dengan hati dan perasaan ke Makkah Al-Mukarramah, dan itulah yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Hadis riwayat Imam Ahmad juga disebut bagaimana satu orang yang kalau dia tak pernah pergi, dia pergilah ke Makkah haji ataupun umrah, lalu dia balik, lalu lama dia tak pergi. Jangka masa lama tu lama mana? Nabi sebut al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Di antara satu umrah kepada umrah yang lain itu akan menjadikan kafarah daripada dosa di antara dua umrah. Dua umrah tu lama mana? Tuan-tuan, ramai orang silap faham kata antara dua umrah tu antara umrah pagi dengan umrah petang. Dah. Antara satu umrah yang satu permusafiran, dia pergi sekali, dengan umrah yang seterusnya, itu akan menjadi kafarah. Jaraknya lama mana? Hadis Imam Ahmad kata 5 tahun. Apabila hamba tu tidak nampak di Makkah Al-Mukarramah, Allah Ta'ala akan cari, aina fulan bin fulan, di manakah fulan bin fulan. Kenapa fulan bin fulan ini tak datang lagi ke Baitullahil Haram? Tahwi ilaihim. Seorang mukmin paling lama dia boleh berasa dia boleh tidak pergi ke Makkah Al-Mukarramah kalau dia mampu, dalam keadaan rindunya paling lama 5 tahun. Dan itulah yang terbaik, 5 tahun. 5 tahun sekali pergi setiap tahun pun tak apa, maknanya tidak sunnatik juga. Yang sunnahnya adalah bagaimana disebut dalam hadis itu, 5 tahun kita pergi ke Baitullahil Haram dengan hati dan perasaan kita. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, itu yang kedua didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang ketiga,
Terakhir, yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Allah Ibrahim minta apa? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah buah-buahan ke Makkah, kepada bumi Makkah Al-Mukarramah. Mustajab doa Nabi Allah Ibrahim. Di kalangan ulama tafsir mereka menyebut, kenapa dia kata warzuqhum minas samarat, tidak diminta pokok, tapi diminta buah-buahan. Kenapa? Kerana berasaskan kepada wahyu, diberitahu kata bumi yang berhampiran dengan Makkah, Taif, itu akan menjadi bumi yang subur. Kan Taif itu adalah bumi yang subur. Lalu warzuqhum, dengan keberkatan Makkah, mudah-mudahan buah-buahan itu akan datang ke Makkah Al-Musyarrafah. La'allahum yashkurun. Unsur pendidikan yang paling utama yang diajar oleh Ibrahim dalam doa ini, masukkan perasaan syukur kepada Allah dalam jiwa anak-anak. Kita kena menjadi syakuran sabura, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Bersyukur kepada Allah dan juga bersabar daripada bala yang dikenakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibrahim berdoa, Ya Allah, berilah as-samarat, buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak kepada Makkah Al-Mukarramah. Dan ternyata tuan-tuan, Makkah Al-Mukarramah setiap bulan ada apa yang disebut buah-buahan. Tuan-tuan pergi bila-bila, macam-macam jenis ada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, muka surat yang ke-8 dan muka surat yang ke-9 kita nukilkan daripada kata-kata Abi Su'ud dalam tafsir Abi Su'ud tentang doa ini, tentang munajat ini. Ada tiga pengajaran penting dalam doa ni, tiga permintaan penting, dan dia menjadi pengajaran kepada kita bersama. Yang pertama tadi ni, pendidikan muqimis salah, mendirikan sembahyang. Tidak hanya tentang rukun dan sebagainya, kita kena masukkan zauq kepada diri kita dan zuriat keturunan kita, bahawa sembahyang itu adalah mi'raju ummati, mi'rajnya umat ini. Satu. Yang kedua tuan-tuan, tadi ini dalam doa ini Nabi Allah Ibrahim alaihi salam minta afidatan minan nas, supaya manusia ada hati dan perasaan kepada Kaabah Al-Musyarrafah. Selaku seorang mukmin, paling utama dalam hidup kita dari segi permusafiran itu adalah ke Baitullahil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah. Dan yang ketiganya, unsur syukur, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata Abi Su'ud ni, saya tak baca, Abi Su'ud menyebut, tuan-tuan, dalam doa ni tuan-tuan, dia ada adab dan kanun. Adab dan kanun yang ditunjuk oleh Nabi Allah Ibrahim. Adabnya apa? Dari segi akhlak dalam adab berdoa apa? Pengakuan kita ini lemah. Tuan-tuan buka dalam doa Nabi Allah Ibrahim. Inni askantu min zurriyati. Kalau dalam doa ni, Ya Allah, aku terpaksa tinggal. Perasaan kebapaan aku tak sanggup untuk tinggal. Tetapi aku mengadu kepadamu, Ya Allah, aku memang terpaksa tinggal. Itu doa Nabi, tuan-tuan, dalam banyak ketika. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adab doa. Turunkan diri kita. Turunkan diri kita. Jangan terlalu mengangkat diri kita. Jabari. Menunjuk tuan-tuan, hebatnya kita. Tidak. Doa ni dia kena turun. Allahumma innaka abdul muznib. Inni abdul muznib. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu yang berdosa. Allahumma inni ashku ilaika du'fata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku ni dah tak ada helah dah. Doa Nabi ketika mana balik daripada Taif, semua doa Nabi ni turun. Adab doa dan kanun doa. Tuan-tuan, hak ni kawan-kawan jabatan agama, orang yang duduk di jabatan agama, pindahlah, ubahlah doa kedua khutbah tu. Dalam doa kedua khutbah tu, doa. Tak apa, doa untuk sultan tu ada dibincang, tak ada masalah apa. Tapi jangan meletakkan kebesaran dalam doa. Kalau hak kami Kedah tu, washmalillahumma bi'inayatika wa taufiqika. Ya Allah, sempurnakanlah dengan inayahmu dan taufikmu. Maulana al-malika al-mu'tasima billahi muhibbaddin. Puji Maulana, Tuhan kami, dalam doa. Sedangkan adab dan kanun doa, seharusnya dia datang, orang yang datang itu dalam keadaan, aku adalah hamba-Mu ya Allah.
Allahumma hdi 'abdaka sultanana. Ya Allah, berilah hidayah kepada hamba-Mu. Macam juga kami, dia juga hamba-Mu, sultan kami. Sebut nama dia. Kenapa perlu datang dengan, kalau Selangor saya tak apa as-samadiyah apa panjang juga tu. Puji tu. Jangan tuan-tuan. Ini adab dan kanun doa. Adab dan kanun doa. Sultan Melaka nanti ni, dia punya doa tu mungkin mudah sikit. Dia tak jadi sultan ke. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Jadi mudah-mudahan ni adab dan kanun doa ni. Saya dan tuan-tuan, ketika kita nak berdoa untuk orang dan kita nak berdoa untuk kita, kita berdoa dengan adab dan kanunnya. Menyebut kata kita ni siapa saja di sisi Allah. Kecil saja kita di hadapan Allah, Qadi Rabbul Izzati wajah. Jangan besar tentang kehebatan dia. Jangan. Sebut tentang dia adalah hamba. Sebagaimana kami semua ni hamba, rahmatilah dia. Kami adalah hamba-Mu ya Allah, rahmati kami. Inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Duk wadi yang tak ada apa. Kami harap kepadamu ya Allah. Tapi keberkatan rumahmu, inda baitikal muharram. Keberkatan rumahmu, Kaabah inilah yang akan menyebabkan aku yakin dia boleh hidup. Ini dia panggil adab dan kanun dalam doa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di kalangan orang yang ketika kita berdoa, hati kita tunduk, patuh kepada Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Muka surat yang ke-10 dan 11. Kita tak baca, sekadar nak sebut tuan-tuan. Ini model doa yang Nabi kata kalau hampa berdoa dengannya, lala tu dandan. Segera Allah Ta'ala akan menerima doa. Nabi kata, apabila kamu berdoa dengan doa ini, pasti segera Allah Ta'ala akan menerima doa kamu ini. Apa dia doa dia? Tuan-tuan perhati. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, aku hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, ayah aku hamba-Mu, ibnu amatik, mak aku pun hamba-Mu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku dalam genggaman-Mu, madim fiya hukmuk, apa yang kamu telah tentu untuk aku telah berlaku, adlum fiya qada'uk, apa yang kamu tentukan kepada aku penuh dengan keadilan. Baru minta. Sebut kita ni siapa? Datang dengan adab dan kanun doa. Rendah diri. Sebut tentang hakikat hamba yang sebenarnya kita tidak ada apa-apa dalam hidup ini, melainkan kita mengharapkan rida daripada Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada munajat kekasih, tarbiyah doa yang ditinggal oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan. Buku ini secebis daripada tajuk 30 bingkisan Al-Quran untuk umat yang kita nak cetak bulan depan. Hak bulan ni cetak dah tuan-tuan, tajuk dia Pedoman Pesakit. Hak tu kita edar di klinik-klinik, bagi kat orang sakit sungguh lah tuan-tuan. Bagi kat tuan-tuan tengok-tengok, dia ni doa bagi aku sakit ke apa. Hak tu kita bagi kat orang yang sakit. InsyaAllah kita tak di beberapa klinik, termasuk di Lembah Kelang ni ada juga beberapa klinik yang kita letak untuk pedoman bagaimana orang yang sakit, ketika mana dia sakit itu dia menjadi seorang mukmin yang sakit dengan penuh syukur dan sabar kerana Allah Jalla wa'ala. Dan kita buat 30 bingkisan doa, 30 bingkisan Al-Quran untuk umat. Kita ambil petikan ayat untuk sama-sama kita tadabbur. Salah satu tajuknya adalah munajat kekasih Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Untuk bulan depan risalah ini akan keluar tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan macam biasa, sekejap tuan-tuan bagi sumbangan sikit untuk hak bulan depan. Kita buat keluar pula hak bulan depan, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Jalla wa Ala, apa yang kurang baik daripada kelemahan saya sendiri. Saya tak tahu, ada satu orang sebelum habis, sebelum tutup tuan-tuan. Ada satu orang tanya saya tadi ni, dia hantar SMS, dia kata kalau boleh sebut di surau ni malam ni. Saya tak tahu, sebelum maghrib tadi dia bertanya tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang salah seorang daripada yang bernama Raihanah yang disebut kata dia ni adalah gundik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ataupun tidak soalannya? Raihanah
benar ataupun tidak. Tuan-tuan, kalau kita baca di kalangan para ulama menyebut Raihanah adalah hamba yang dihadiahkan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dibebaskan, dan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkahwin dengannya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi antara jarum-jarum orang menyebut tentang Nabi pernah berzina, jarum orang-orang yang memusuhi Islam bahawa Nabi kita SAW pernah berzina dengan Raihanah. Sebenarnya tuan-tuan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi, mereka itu bersih faraj mereka, bersih zakar mereka daripada pernah melakukan zina. Semua nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan para ulama yang pergi sampai menyebut tidak ada mana-mana nabi datang daripada zuriat yang tidak baik. Sebab itulah Azar yang dikatakan bapa Ibrahim, oleh sebahagian ulama mereka menyatakan sebenarnya Azar itu adalah bapa saudara yang juga merangkap pak angkat kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak seandainya terdapat kekasaran bahasa dan kesilapan fakta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita bersama daripada azabnya insya-Allah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'adhaimi wal jara'imi ya karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.